Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tayamum bahagian 2 di mana kita akan belajar syarat-syarat tayamum dan tata cara tayamum. Macam mana kita nak bertayamum dengan betul? Okey, mari kita mulakan. Baiklah, di dalam buku teks muka surat 105, mari kita teliti dan fahami perbualan tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nizam. Kamu sudah sihat? Belum lagi. Saya masih di hospital. Ustaz, maafkan saya hendak bertanya, apakah syarat-syarat tayamum? Oh, bagus pertanyaan kamu Nizam. Ini syarat-syarat tayamum. Yang pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Yang kedua, masuk waktu solat. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Dan yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Oh, begitu. Baru saya tahu. Jika saya terkentut, batal atau tidak tayamum saya, Ustaz? Hihihi. Ada-ada sahaja kamu Nizam. Tentulah batal. Antara perkara yang membatalkan tayamum, yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, ada air selepas bertayamum atau bersolat atau sebelum bersolat. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Yang keempat, telah luput waktu solat. Dan yang kelima, murtad. Terima kasih Ustaz atas makluman yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Jangan lupa berehat dan makan ubat. Baiklah, mari kita ulang syarat-syarat tayamum. Yang pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Okey, dah azan je baru kita cari air untuk berwuduk. Tapi jika tiada air, disebabkan itulah kita diharuskan untuk bertayamum. Yang kedua, masuk waktu solat. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Kita perlu pastikan bahawa tiada najis atau kotoran-kotoran yang lain yang terdapat di tanah yang kita ingin ambil debunya itu. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Jika ada najis pada tanah yang kita ingin ambil untuk bertayamum itu, kita harus sucikan dia dulu. Ataupun kalau boleh, eloknya cari debu tanah yang suci. Memang tak ada najis di sekitarnya. Baiklah, saya harap semua boleh ingat ya empat-empat syarat tayamum ini. Next, kita akan masuk perkara yang membatalkan tayamum. Antara perkara yang membatalkan tayamum ialah yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk seperti contoh terkentut, tersentuh kubul atau dubur, bersentuh lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Segala perkara yang membatalkan wuduk juga akan membatalkan tayamum. Yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Kita dah ready nak solat dah ni. Tiba-tiba ada air. Jadi, automatik tayamum kita terbatal. Dan kita harus mengambil wuduk semula dengan menggunakan air. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Bila tempat yang kita sakit tu dah sembuh dan boleh guna air, maka secara automatiknya tayamum kita tu terbatal. Jadi, kita tak boleh bertayamum lagi ya. Wajib ambil air wuduk menggunakan air. Yang keempat, telah luput waktu solat. Kalau kita dah bertayamum dan dah solat, contohnya solat maghrib. Lepas tu kita tak boleh sembahyang isyak dengan menggunakan tayamum yang sama. Kita perlu ambil tayamum yang baru untuk setiap solat. Okey, ingat setiap solat hanya satu kali tayamum sahaja yang dibenarkan. Dan yang kelima, murtad. Murtad ni memang automatik lah, tayamum pun batal. Baiklah, seterusnya adalah tata cara bertayamum. Yang pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Yang kedua, nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Ketuk-ketuk sikit antara dua tangan tu supaya debu tu menjadi nipis. Yang ketiga, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Yang keempat, ulang balik tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskan juga semula. Yang kelima adalah sapukan debu tanah yang suci itu pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Okey, kita dahulukan tangan kanan dahulu, tapi debu tu berada di tapak tangan kiri kita. Tolakkan daripada bawah tapak tangan kita, tapak tangan kanan kita tu ya. Okey, yang kelima, kita ulang balik menyapukan debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri
hingga selesai. Itu sahaja. Rambut, telinga, kaki untuk bertayamum tidak perlu ya. Hanya muka, tangan kanan dan tangan kiri. Okeylah, ada peringatan ya. Pastikan debu tanah yang digunakan tidak bercampur dengan najis, kapur atau tepung. Jangan pula kita pergi dekat tanah yang ada tai kucing. Lepas tu kita sapu kat muka kita. Tak sah ya nanti tayamum kita tu. Okey, yang kedua, jangan gunakan debu yang telah digunakan, iaitu mustakmal. Kita dah gunakan dah debu tu untuk solat zuhur. Kita tak boleh gunakan untuk solat asar. Kena cari debu tanah yang suci yang baru untuk solat asar pula. Dan yang ketiga adalah sekali tayamum hanya untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Tak boleh dah ambil tayamum, itulah guna untuk subuh sampai isyak. Tak boleh. Setiap solat fardu hanya sekali tayamum sahaja yang dibenarkan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.